Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni cikgu nak share video discussion untuk kertas 2 trial Terengganu soalan 1 hingga 3. Okay, so kita tengok dulu soalan 1. Jadual 1.1 menunjukkan unsur-unsur dalam skala 3 bagi jadual berkala unsur. Nyatakan satu unsur logam. Okey, dia minta awak nyatakan unsur logam. So, daripada jadual ni, kita dapat kenal pastilah. Kita ada 3 unsur logam, iaitu natrium, magnesium dengan aluminium. Okey, so pilih satu. Contoh kita pilih natrium. Pastikan bila kita tulis lengkap, jangan bagi formula. Tulis macam tu. Kalau awak tulis natrium saja, yang ni reject, tak ada markah. Okey. So yang kedua, okey, dalam kumpulan manakah logam di A1 terletak? Natrium, dia punya nombor proton dia 11. Okey, 11. Jadi kalau kita letak susunan elektron 281. 281 maksudnya kat sini dia berada dalam kumpulan 1. Okey. Namakan unsur yang wujud sebagai gas monoatom. Okey, gas monoatom awak boleh tengok kat sini adalah argon. Okey, argon. Okay, ingat bila soalan tanya, bila soalan minta awak namakan, sini pun namakan, bagi dia punya nama penuh unsur tersebut. Jangan bagi formula. Okay, soalan seterusnya. Berikan sebab bagi jawapan anda di B1 ni. Okey, dia wujud sebagai gas monoatom. Sebab apa dia monoatom? Sebab apa dia tak bergabung? Sebab apa dia bukan dua atom? Okey, sebabnya adalah argon telah mencapai susunan elektron yang oktet. Okey. Okey, atom argon telah mencapai susunan yang stabil oktet lah. Oktet. Okey, itu jawapan kita. Okey. Okey, next C. Natrium dan klorin boleh bertindak balas dengan air membentuk suatu larutan. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas klorin dengan air dalam jadual 1.2. Okey. Sini dia bagi 1.2. Dia minta awak tulis persamaan kimia bagi tindak balas klorin dengan air. Okey, so klorin bertindak balas dengan air. Okey, klorin cikgu tulis kat sini tak muat. Klorin, okey, dia akan bertindak balas dengan air. Hasil dia apa? Okey, dia akan menghasilkan asid hidroklorik dan asid hypochlorous, HOCl tu. Okey, itu adalah dia punya persamaan. Okey, lepas tu ini awak dapat 2 markah. Okey, untuk betul bahan dan hasil dengan seimbang, balance equation. Awak dapat 2 markah kat situ. Okey, dan kemudiannya tengok. Kertas litmus dimasukkan ke dalam larutan yang terhasil. Nyatakan perubahan warna kertas litmus dalam jadual 1.2. So, awak tengok kat sini. Okey, yang pertama untuk natrium. Apabila natrium bertindak balas dengan air, okey, menghasilkan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Okey, perubahan warna kertas litmus apabila dicelupkan ke dalam larutan. Awak kena bagi tahu kertas litmus apa bertukar kepada warna apa. Okey, so untuk natrium, kertas litmus merah menjadi biru.
Okey, untuk klorin, dia nak balas antara klorin dengan air. Okey, dia akan menghasilkan asid kan. So, kertas litmus biru menjadi merah. Okey, kena tulis kertas litmus warna apa, bertukar jadi warna apa. Jangan tulis simple sangat, nanti tak dapat markah. Okey. Dinyatakan perubahan saiz atom bagi unsur-unsur ini merentasi skala dari kiri ke kanan. Okey, merentasi skala dari kiri ke kanan. Okey, saiz atom semakin berkuranglah. Saiz atom semakin berkurang. Okey, sebab apa? Okey, sebab dia punya charge positif bagi nukleus semakin bertambah apabila merentasi skala. Okey, jadi saiz atom dia semakin berkurang. Okey, next tengok soalan yang kedua. Rajah 2.1 menunjukkan sekotak salap yang digunakan untuk mencegah dan merawat ruang lampin. Okey, dia adalah X oxide. Okey, rajah 2.2 menunjukkan susunan radas untuk menentukan formula empirik X oksida. Okey, so kat dalam ni adalah pita X. Dia tak cakap pun X tu apa. Jadi dalam jawapan awak nanti, pastikan awak guna X. Okay. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan formula empirik? Okey, formula empirik ni apa? Dia adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas. Okey. Yang menunjukkan nisbah teringkas setiap atom semua unsur dalam satu sebatian. Okey, dalam suatu sebatian. Mengapakah kaedah dalam rajah 2.2 sesuai digunakan untuk menentukan formula empirik bagi oksida X? Okey, sebab apa sesuai? Sebab X adalah logam reaktif. Okey, awak tengok pula soalan seterusnya. Semasa menjalankan eksperimen dalam rajah 2.2, mengapakah penutup mangkuk pija perlu dibuka sekali sekala? Okey, sebab apa? Kita nak benarkan gas oksigen masuk, okey, dan bertindak balas dengan X. Okey, untuk membenarkan, awak dah buat eksperimen ni masa form 4 kan? Okey, untuk membenarkan oksigen masuk. Dan bertindak balas dengan X. Tadi dia beritahu X, jadi pastikan guna X juga. Okey. Nyatakan bagaimana untuk menentukan bahawa tindak balas yang berlaku antara X dan oksigen sudah lengkap. Okey, so bila kita buat eksperimen ni, biasanya kita akan ulang kan? Ulang. Okey. So, bagaimana kita nak tentukan bahawa tindak balas dia dah lengkap? Okey. Adalah dengan cara kita buat proses pemanasan penyejukan, okey, dan penimbangan diulang hingga jisim tetap diperoleh. Okey, soalan seterusnya dia minta awak
Okey, dia berikan awak data yang diperoleh daripada eksperimen. Okey, berdasarkan jadual 2.2, tentukan formula empirik X oksida. Okey, yang macam ni cikgu dah pernah ajar sebelum ni. Kita buat jadual, kita buat kotak. Okey, buat kotak. So dalam kotak kita, bismillah. Okey, ni adalah unsur kita. Kita nak tentukan formula empirik. So mesti ada X lah unsur kita dengan X oksida, maksudnya lagi satu adalah oksigen. Okey, yang pertama yang paling penting adalah kita perlu dapatkan jisim bagi unsur ni. Cara nak dapatkan jisim, okey, untuk jisim X, awak tengok sini. Besar sangat ni. Okey, untuk jisim X. Okey, tengok ni jisim mangkuk pija dengan tambah penutup. Dia bagi 24. Okey, yang sini pula jisim mangkuk pija tambah penutup tambah X kat sini. So, awak nak dapatkan jisim X, awak ambil jisim 30.5 ni, awak tolak 24. Awak akan dapat jisim untuk X. Okey, so jisim untuk X 30.5 tolak 24, awak dapat 6.5. Okey, dan untuk oksigen awak tengok sini pula. Ni jisim mangkuk pija tambah penutup tambah X oksida. Okey, X oksida 32.1. X oksida ni jisim dia, awak tolak je jisim X tadi kat sini. Okey. So, awak akan dapat jisim dia adalah 1.6. Okey, lepas dah dapat jisim, kita dapatkan pula dia punya bilangan mol. Bilangan mol jisim tadi, okey, 6.5 bahagi dengan JR dia. Kat sini dia bagi JRX 65. So, bagi 65, awak dapat 0.1. Untuk oksigen, 1.6 bahagi dengan oksigen dia bagi 16. Dapat 0.1. So, bilangan mol 22 0.1. Jadi, nisbah teringkas dia 0.1 ni, nisbah teringkas 0.1 bahagi juga 0.1 dapat 1. Dia pun 0.1 bahagi 0.1 awak dapat 1 juga. Jadi awak dapat nisbah mol awak. Okey, nisbah mol sini 1, sini pun 1. Okey, maka dia punya formula empirik awak dapat XO. Macam tu saja. Okey, next tengok. Okey, persamaan berikut merupakan tindak balas antara aluminium dan oksigen. Berikan dua maklumat yang dapat ditafsir daripada persamaan kimia itu. Okey, dua maklumat ni awak boleh bagi satu secara kualitatif. Okey, lagi satu awak boleh bagi secara kuantitatif. Okey, kalau kualitatif, okey, maksudnya awak boleh bagi tahu. Contoh bahan tindak balas. Okey, bahan tindak balas adalah aluminium dan oksigen. Okey, hasil tindak balas okey adalah aluminium oksida. Okey, untuk kuantitatif ni awak cakap dari segi bilangan mol. Okey, 4 mol aluminium bertindak balas. Cikgu tulis ringkas nanti awak tulis betul-betul. Dengan 3 mol oksigen menghasilkan 2 mol
aluminium oksida. Okey, so ni jawapan awak. Satu secara kualitatif, satu secara kuantitatif. Awak dapat 2 markah kat situ. Okey, nombor 3. Rajah 3.1 menunjukkan terumbu karang yang indah terdapat di dalam perairan Pulau Redang. Terumbu karang ini terbentuk daripada garam kalsium karbonat. Organisma seni yang hidup dalam laut dapat memendakkan kalsium karbonat daripada ion kalsium dan ion karbonat yang terlarut dalam air. Okey, nyatakan maksud garam. Maksud garam, okey, awak cari sendiri maksud dia. Skema pun cikgu dah bagi kan, awak boleh rujuk. Yang ni maksud semua awak perlu hafal. Okey. Next, yang kedua, kalsium karbonat ialah garam tak terlarutkan. Nyatakan satu contoh garam tak terlarutkan selain daripada kalsium karbonat. Okey, so contoh garam tak terlarutkan. Okey, awak bagi je lah mana-mana contoh garam tak terlarutkan. Okey, contohnya cikgu bagi tahu dekat awak sebelum ni cara nak ingat. Okey, PCB ada jah di Kelantan. Okey, so ni untuk sulfat. Ni untuk garam sulfat. Oh ya Allah. Sekejap Okey, untuk garam sulfat. Okey, so awak tahu P untuk plumbum sulfat. Ni kalsium sulfat dengan barium sulfat. Awak bagi je salah satu contoh. Contoh awak buat plumbum sulfat. Okey, ataupun kalsium sulfat ataupun barium sulfat. Ni contoh garam tak terlarutkan. Bagi salah satu saja. Okey, kalau bukan garam sulfat, contoh lagi satu yang cikgu bagi tahu, kloret. Okey, kloret untuk garam klorida. Okey, okey, untuk plumbum klorida, argentum klorida. Ini yang HgCl tu. Okey, lepas tu lagi satu, semua garam karbonat tak larut kecuali garam nak. Okey, semua garam karbonat tak larut. So kalau awak bagi mana-mana pun garam nak, semua mana-mana garam karbonat semuanya tak larut. Tapi jangan bagi natrium, aluminium dengan kalium. Tu adalah larut. Okey, nombor 3. Rajah 3.2 menunjukkan susunan radas. Okey, bagi pemanasan serbuk terumbu karang, gas yang terbebas daripada eksperimen ini mengeruhkan air kapur. So, bila dia cakap air kapur, automatically kita tahu gas tersebut yang dihasilkan adalah gas karbon dioksida. Hafal untuk ujian gas, untuk ujian anion, untuk ujian cation, semua tu. Okey. Rajah 3.3 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk menyediakan garam X. Okey, dia gunakan larutan plumbum 2 nitrat berlebihan dengan larutan natrium klorida. Okey, lepas tu ada mendakan garam. Okey, ada mendakan garam, maksudnya dia tahulah garam tak larut lah ni, terbentuk kan. Okey, kalau awak tengok daripada garam yang dia gunakan tu, okey, plumbum 2 nitrat. Plumbum 2 nitrat, PbNO32. Okey, bertindak balas dengan natrium klorida. Okey, NaCl. Okey, yang terhasil adalah plumbum klorida lah. Plumbum klorida dia akan tukar tambah natrium nitrat. Okey, lepas tu check balance. Sekarang kita nak tengok, sebenarnya nak fahamkan daripada gambar rajah dia bagi tu, apa yang terhasil. Okey, nitrat ada 2. Sini nitrat ada 1. Okey, sini nitrat ada 1. So,
tukar 2 sini. Okey, natrium sini dah ada 2, sini ada 1. Letak 2 macam ni. Okey, sekarang check. PB, okey, PB 1. Nitrat pun sini 2. Natrium sini 2. Okey, hasil pun 2. Klorida, okey, bahan 2, hasil pun 2. Maksudnya ni dah seimbang. Okey, so kalau awak tengok daripada persamaan cikgu ni, pada hasil dia, kita dapat kena pasti kita ada plumbum klorida. Plumbum klorida ni dia adalah garam tak larut. Okey, sebab tu dia ada mendakan tadi. Mendakan garam X. So, tu sebenarnya mendakan plumbum klorida. Okey, so dia buat proses. Okey, dan akhir sekali garam dikeringkan. Garam X dikeringkan. Okey, nyatakan jenis tindak balas itu. Dalam penyediaan garam tak terlarutkan, tindak balas yang berlaku adalah tindak balas penguraian ganda 2. Okey, tindak balas penguraian ganda 2. Okey, nyatakan nama bagi garam X. Dia nak nama nama. Jadi awak jangan bagi formula. Okey, tadi kita dah check, kita dapat ni formula dia. PbCl2. Okey, so dia adalah garam plumbum 2 klorida. Tulis persamaan kimia. Okey, cikgu dah bagi persamaan kimia tu, awak ambil daripada kat situ saja. Okey, seterusnya hitungkan jisim garam X yang terbentuk. Hitungkan jisim garam X yang terbentuk. Okey, bila kita nak hitung jisim, kita tahu kita kena berbalik kepada formula kimia dengan kita kena tengok kepada persamaan kimia dengan kita tengok formula bagaimana kita nak kira. Okey, so cikgu tulis balik kat sini lah, tengok. Okey, yang ni cikgu cuba copy jap. Tengok dapat tak copy. Okey, Ctrl C. Okey. Okey, ni. Okey, cikgu letak sini. Tak tahu dapat letak atas dia ke tak. Okey, tak apalah, formula dia duduk bawah je. Okey. Tak dapat pula saya nak gerakkan dia, tak apalah. Okey, biar je. Dia duduk bawah. Okey, kita rujuk kepada formula tersebut. Okey, so bila kita nak kira jisim, okey, jisim garam X yang terbentuk. Okey, garam ni lah plumbum 2 klorida. Okey, so yang pertama kita tengok dia punya formula ni. Yang ni kan cikgu bagi rumah dia hari tu. Okey, ni bilangan mol. Ni jisim. Ni dia punya GAR. Okey, sekarang kita nak jisim. Maksudnya kita kena cari dia punya bilangan mol. Bilangan mol darab dengan dia punya GAR. Okey, nak dapatkan bilangan mol. Okey, kita ambil daripada soalan ke atas ni. Dia bagi dekat awak. Ni informasi kat sini. Untuk larutan natrium klorida, dia pakai 50 cm padu dengan 0.2 mol DM-3. Okey, so kita ambil daripada maklumat kat situ. Kita dapatkan dahulu bilangan mol natrium klorida. Okay, so N untuk NaCl, kita guna formula MV ni, MV per 1000. N sama dengan MV per 1000. Okey, M tadi 0.2 darab volume dia 50 per dengan 1000. So kita dapat 0.01 mol. Okey, bila kita dapat 0.01 mol, kita rujuk kepada dia punya persamaan. Okey, tengok daripada persamaan ni, 2 mol natrium klorida dia akan menghasilkan 1 mol plumbum klorida.
plumbum chlorida yang X tadi tu kan. Okay, so 2 mol natrium chlorida dia akan menghasilkan 1 mol garam X. Okay, 1 mol garam X. Okay, jadi kat sini kita dapat 0.01 mol natrium chlorida. Maksudnya dia akan menghasilkan 0.005 mol garam X. Okey. Bagaimana cikgu dapat 0.005 mol? Kita buat darab silang. Okey, siapa yang tak ingat, kita buat darab silang macam ni. Kan 2 mol. Okey, 2 mol menghasilkan 1 mol garam X. Okey, so kalau 0.01 mol, okey, cikgu darab macam ni. Sini darab, sini pula arah sini bahagi. So 0.01 darab 1 bahagi 2. Sebab tu cikgu dapat 0.005 mol. Ni cikgu nak tunjuk bagaimana cikgu dapat yang kat sini lah. Okey. So, awak dah dapat bilangan mol garam X. Dia dah bagi okey, garam X. Okey, dia bagi JR untuk ni Okey, so kita terus tukarlah. Garam X ni awak terus tukarlah jadi plumbum chlorida. Terus okey, PbCl2 ni pun PbCl2. Okey, so darab dengan dia punya JAR. Okey, cikgu terus kira jisim. Jisim plumbum chlorida, awak akan dapat bilangan mol 0.005. Okey, darab JMR bagi plumbum chlorida 278. Awak akan dapat 1.39 gram. Okey, itu jawapan yang awak akan dapat. Okey, so cikgu stop sampai situ dahulu. Cikgu akan sambung nanti video untuk soalan seterusnya. Okey, terima kasih.